الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ya Allah.
Dengan rahmat-Mu
segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Nabiur Rahmah. Assalamualaikum ya Nabi Taubah. Assalamualaikum ya Syafi'al Ummah. Assalamualaikum ya Awwal al-Musyaffa'. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Assalamualaikum wa ala man hawlaka minal mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysiri jami' umurina wa bi qada'i hajatina wa fi shifa' wa syafa'ati ala amwatina. Allahumma syafi'u fihim, Allahumma syafi'u fihim, Allahumma syafi'u fihim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah yang telah diperkenankan kita untuk bertemu pada petang yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semalam kita telah membicarakan beberapa perkara daripada perihalnya kematian roh, di mana roh itu dia bertemu roh yang hidup dengan roh yang sudah mati. Jadi roh orang mati ini yang beriman, mereka ini bebas dan mereka boleh bertemu dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Jadi orang yang tidur dalam mimpi, maka roh mereka itu keluar untuk berkebesiar atau ke mana-mana. Dan ada kala bertemu dengan roh orang yang sudah mati. Sebab tu kadang-kala kita mimpi ibu kita, ayah kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi itu maknanya roh kita bertemu dengan roh mereka.
Tapi kalau sekiranya orang yang bukan Islam atau yang orang tak beriman, maka mereka yang roh mereka tu diazab dengan bersama-sama jasadnya dalam kuburnya. Tapi orang yang beriman, rohnya tu atau beriman dengan orang saleh, maka roh itu bebas. Ada yang di dalam syurga, ada yang bertemu berziarah antara satu sama lain, dan ada yang bertemu dengan roh orang yang hidup dalam mimpinya. Mimpi ini kalau kita tidur dalam wudu, insya-Allah mimpi itu adalah benar. Tetapi kalau tidur tu tak ada wudu, mimpi itu tak boleh 100% kita nak percayalah. Mungkin benar, mungkin tidak, ya. Jadi sebabnya kita tidur dalam wudu. Dan demikian pula kita dah pesankan bahawa Nabi berpesan orang yang tidur itu, sebelum dia tidur tu hendaklah dia buatkan wasiat. Wasiat itu kalau berlaku dia kematian atau sebagainya, maka siapakah yang boleh memiliki harta dia. Tapi wasiat itu telah dibatalkan kalau untuk orang yang mewarisinya, iaitu warisnya seperti anak-anak, ibu ayah, itu sudah kira waris. Jadi tak boleh kita beri wasiat. Tapi yang boleh kita beri wasiat ialah mereka yang tidak waris, seperti anak angkat, bapa angkat, mak angkat. Ya, mereka ni tak waris tapi kesian pula, ya. Jadi kita boleh tinggalkan wasiat. Cuma wasiat tu tak boleh melebihi daripada 1/3. Jadi kalau kita ada harta, kita ada kereta, kita wasiatkan kalau aku mati, kereta ni bagi pada anak angkat aku. Tapi melebihi 1/3. Maka di sini terserah kepada pihak waris yang hidup nak diluluskan atau tidak. Kalau mereka luluskan, ambillah anak angkat tu 1/3, lebih pada 1/3 harta tu. Kalau mereka tak luluskan, maka kereta itu tak dibenarkan untuk diberikan kepada anak angkat itu kerana harganya melebihi daripada harta pusaka 1/3. Habis nak buat macam mana? Kereta itu dijual dan kemudian dimasukkan dalam bahagian harta seluruhnya dan dibagi jangan lebih dari 1/3 kepada anak angkat tersebut. Kalau sekiranya kita ada hutang, kita bayarkan hutang orang yang mati itu dulu. Kalau sekiranya orang yang mati itu dia ada hutang dengan bank, kemudian bila dia meninggal ataupun dia bankrupt, jadi dia hutang dengan bank. Bank ni dia bukan manusia, dia syarikat, ya. Jadi di sini kalau sekiranya ada kawan keluarganya nak bayarkan hutang dia, itu lebih baik. Kalau tidak, mana dia akan tanggunglah, ya. Berat juga tu. Melainkan kalau dia hutang tu dia dalam bentuk company private limited. Jadi company private limited, bila dia tak boleh bayar hutang, dia declare dia bankruptcy. Jadi bankruptcy itu maknanya dia muflis, dia tak bayar hutang, tapi dalam masa sama dia tersangkut dengan undang-undang tuan dia ataupun dengan hukum undang-undang dunia lah, ya, pokoknya. Jadi kalau dia ada hutang ni termasuk hutang puasa, salat. Jadi kalau hutang puasa dia dibayarkan dengan fidyah. Kalau hutang salat dia tak dibayar dengan apa-apa, tetapi dia dimohonkan ampun oleh keluarga yang hidup. Ya, jadi kalau sikit keluarga kita yang masih lagi belum bayar hutang salat kita, maka keluarga yang hidup tu dia bolehlah mendoakan untuk si mati itu supaya diampunkan Allah Ta'ala, ya. Itulah ditonton dalam beberapa persoalan tentang masalah wasiat dan juga hutang, ya. Jadi orang yang ada hutang tu dia segerakanlah bayaran hutang. Kalau tidak, roh dia tu tergantung, ya. Seperti mana yang kita dah sebut semalam, tidak ke syurga, dan kalau tak ada sabar bayarkan, maka dia dicampak ke dalam azab. Na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita menyambung lagi dalam membicarakan tentang roh dan juga tentang mayat, di mana Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala mengangkatkan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Dan dengan itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka berkata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biyabikum fid darain amin, di dalam kitabnya Syarhus Sudur, kitab yang menerangkan tentang hal ehwalnya mati dan juga hal ehwalnya roh dan kubur, dan menyebutkan bab iaitu mengenai
rasa sakitnya kepada mayat daripada perkataan-perkataan yang mengkritik daripada orang yang hidup. Dan dengan itu dilaranglah orang-orang yang hidup ni daripada mencaci maki orang yang sudah mati. Jadi begitulah bab ini menceritakan kita orang yang hidup. Kalau kita cerita keburukan orang yang dah mati, orang yang dah mati itu terasa kesakitannya. Ya, kenapa? Macam kita orang hidup juga, orang cerita keburukan kita, terasa marah kita, terasa kita duka cita. Macam itulah mayat pun merasakan duka cita juga. Ya, dengan sebab itulah di sini kita tinggalkanlah. Jangan kita kata-kata lagi si mayat tu sudah cukuplah. Dia hidup di dunia, dia ada buat salah, itu mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Dan demikianlah daripada Al-Imam Dailami daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyita yu'zihi fi qabrihi ma yu'zihi fi baiti. Mayat itu disakiti dalam kuburnya seperti mana ia disakiti dalam rumahnya. Jadi dalam rumah dia, maknanya kalau dia dalam hidup, macam mana orang cerita keburukan dia, orang mengata dia, dia terasa sakit hati dia, terasa sedih dia. Macam itulah juga mayat yang dalam kubur pun akan terasa sakit hati, terasa sedih dengan kata-kata orang yang hidup terhadap diri dia. Maka begitulah berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka boleh berlaku, ya, di mana kata-kata orang-orang ini dibawa oleh malaikat kepada si ahli kubur tersebut, dan dia merasakan duka citanya, ya, yang apa yang dikata, dikritik oleh orang yang hidup itu. Dan demikianlah juga, ya, bahawa ini juga merupakan sebagai satu, kita katakan, satu amaran supaya janganlah kita berkata keburukan kepada yang sudah mati itu, ya. Dan begitulah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu memaki hamun kepada orang-orang yang dah mati, kerana mereka telah pergi kepada apa yang mereka akan dapatkan daripada perbuatan mereka. Mereka telah pergi ke mana? Pergi menghadap Allah untuk mendapatkan balasan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Kalau mereka lakukan yang jahat, mereka dapat balasan jahat. Kalau mereka lakukan baik, maka mereka dapat balasan yang baik. Jadi di sini kita tak perlu nak kata, nak komen, nak kritik, nak kutuk dia, nak maki dia, apa. Apa yang berlaku sekarang ni dalam masyarakat umat Islam Singapura, Malaysia, Indonesia, ya, alhamdulillah kita dapat jaga, ya, lidah kita. Tapi kadang-kadang pengaruh daripada luar ni, pengaruh-pengaruh yang fahaman-fahaman yang terkeluar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini membuat fahaman mengkritik, melaknat, mengkutuk sahabat-sahabat, apalagi sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, iaitu kefahaman orang-orang Syiah. Mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa? Kerana seolah-olah ketiga-ketiga khalifah ini merampas haknya Sayyidina Ali untuk jadi khalifah. Dan demikian juga kalau kita lihat setengah daripada orang-orang yang berfahaman yang tidak berpegang pada Ahlus Sunnah, mereka mengata, memburuk-burukkan imam-imam kita Syafi'i, Maliki, Hanbali rahimahullah ta'ala. Seolah-olah mereka mengatakan mereka ni orang-orang yang tak ada ilmu, seorang tak pandai dan sebagainya. Ini semua tak patut kita lakukan, tak patut kita ikuti. Bahkan kita tegahkan anak-anak kita, keluarga kita. Jadi korang ni siapa nak pergi nak kata ulama-ulama kita? Siapa kita nak pergi mengkutuk pula sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, sedang mereka itu adalah sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi yang sebut sini, la tasubbul amwat, jangan kamu maki hamun kepada orang yang dah mati. Mereka sudah pun mendapatkan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Kalau mereka lakukan yang baik, mereka dapat balasan baik. Yang kita ni sibuk nak kata mereka buat apa. Kalau mereka lakukan jahat, mereka dapat balasan jahat dari Allah. Tak perlu kita maki hamun, kata kerik mereka, sudah. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis sahih ni. Dan demikian juga daripada Ibnu Abi Dunya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazkuru mautakum illa bi khair. Jangan kamu bicarakan tentang orang yang sudah mati kamu melainkan dengan kebaikan. Kamu nak cakap pasal dia, cakap yang baik-baik.
Habis ustaz dia buat macam ni, kalau dia buatnya perkara yang kamu tak suka, sudah diamkan saja. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi. Tapi kalau sekiranya untuk jadikan pelajaran, itu apa nak buat, terpaksa kita cakap juga. Macam mana kita cerita tentang sejarah Abu Jahal, Abu Lahab. Memanglah mereka tu orang yang kufar, yang menentang Nabi. Tapi nak cerita sejarah berlaku apa yang dibuat oleh Abu Jahal. Dia angkatkan perut unta yang sudah disembelih, dia letakkan atas bau Nabi sedang Nabi sujud di dalam Hajar Ismail depan Kaabah. Ustaz, kita cerita keburukan dia, tapi apa nak buat? Begitu juga kita ceritakan keburukan Firaun. Firaun yang menentang Nabi Musa, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Begitu juga Raja Namrud yang nak membakarnya Sayyid Nabi Allah Ibrahim AS. Kita cerita keburukan dia. Tapi keburukan itu adalah merupakan satu pelajaran sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tapi kalau sekiranya tak ada kena-mengena dengan urut perkara pelajaran ataupun yang tak disebut oleh Allah dalam Quran, kita tak perlulah nak bicarakan hal manusia-manusia yang kita tak suka itu. Sebab tu Nabi mengatakan, la tazkuru mautakum illa bi khair. Jangan kamu bicarakan tentang orang yang sudah mati kamu itu melainkan dengan kebaikan. Sudah, habis ustaz dia gitu gini, itu dah lepas sudahlah. Tapi dia dah meninggal dah. Kalau dia buat baik, dia dapat kebaikan. Dia buat jahat, dia dapat balasan dia. Iyakunu min ahli jannah ta'athamu. Kalaulah orang yang kita mengata dia orang ahli syurga, orang baik, tapi kita lah pandai-pandai mengatakan ni imam-imam ini, ulama-ulama ni dah tak betul. Apalagi orang yang menuduh ulama-ulama, wali-wali Allah, ya, menuduh Syekh Muhyiddin bin Arabi dah sesat lah, menuduh imam-imam kita ni sudah sesat. Kita ni cakap orang ni orang yang baik. Kalau orang ni orang baik, kita bercerita keburukan mereka, nak menghina, nak mengata mereka, kita berdosa. Buat apa cari dosa kering, orang kata. Dosa kering tu apa? Perkara yang tak perlu kita lakukan, tapi buat apa kita lakukan? Bodoh yang kerja. Sudahlah, tak payah cerita hal orang lah. Wa in yakunu min ahli nar fahasbuhum ma hum fihi. Kalaulah mereka itu daripada ahli neraka, yang orang yang kita kritik, yang orang yang kita komen, kita kata dia yang dah mati, kalau dia memang ahli neraka, memang dia orang jahat, dia akan mendapatkan apa yang akan dia dapatkan daripada sisi Allah. Fahasbuhum ma hum fihi. Mencukupilah mereka dengan apa yang mereka akan dapatkan daripada balasan Allah. Sudah, bukan kita yang nak hukum dia. Yang nak hukum dia ialah Allah Ta'ala. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebaik-baiknya kita, walaupun mungkin dia orang jahat dalam masa hidupnya, tapi kita sebutkanlah kebaikan dia. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah Ta'ala ampunkan dia. Sebab tu antara yang baik kita lakukan selepas kita dah solatkan jenazah dia, atau sebelum kita solatkan jenazah dia, kita kalau dah kumpul ramai-ramai, kita tanya, kita beritahulah, saudara-saudara, saya kenal ini bapa saya ni orang yang baik, tanggungjawab. Ini saudara-saudara, saya kenal ini teman saya yang baik, dia sangat jujur dan baik, yang ikhlas. Saudara-saudara, saya menyaksikan dia ni orang yang baik. Apa kata kita semua? Baik. Jadi kita pun sambutlah, katakan baik. Jadi mudah-mudahan kita ni menjadi saksi. Sebab Nabi SAW satu masa sedang duduk dengan sahabat-sahabat, lalu satu jenazah, dan sahabat-sahabat menceritakan tentang kebaikan orang yang mati itu. Maka Nabi pun mengata wajiblah dia. Kemudian lalu lagi satu jenazah, kemudian sahabat-sahabat menceritakan keburukan orang ini pula. Kemudian Nabi pun kata wajiblah dia. Jadi sahabat-sahabat tanya, Rasulullah, tadi kami dengar kamu kata wajabat, yang jenazah satu lagi wajib. Apa yang wajib? Apabila kamu bercerita kebaikan jenazah yang pertama itu, maka malaikat menyaksikan dan menulis apa yang kamu kata, dan kamu sebagai penyaksi atas si mayat itu, maka mayat itu wajiblah syurga. Nampak tuan-tuan ya? Kita ceritalah kebaikan dia baik, insya-Allah dia baik, dia orang yang baik. Maka kalau kita tak mau cakap, tak apa. Tapi kita nak cakap dia baik, itu lebih baiklah. Kalau yang mayat yang kedua pula, yang lalu kamu menceritakan keburukan dia, dan malaikat menyaksikan kamu punya cakapan yang ditulis oleh malaikat, dan kamu adalah penyaksi kepada mayat tersebut, maka wajiblah mayat itu neraka. Kenapa? Sebab kamu telah menyaksikan kejahatan dia.
Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Jadi bagusnya kita ni kalau sekiranya lepas main jenazah, kita cerita sikitlah kebaikan dia. Ataupun kita kata, tuan-tuan, apa kita kata pada mayat ini, baik, yang faham semua kata baik. Jadi yang lain-lain tu ikutlah. Baik, insya-Allah daripada ahli syurga, insya-Allah daripada ahli maghfirah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan ya. Dan demikian juga apabila mayat itu sudah kembali kepada rahmatullah, orang-orang yang hidup ni janganlah dia menangis-nangis, meraung-raung ya. Menangis titisan air mata itu diharuskan, kerana itu merupakan rasa kasih sayang. Anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim daripada isteri yang bernama Maria Qibtiyah meninggal umurnya 6 bulan. 6 bulan itu anak bongsu Nabi tuan-tuan, yang terakhir sekali. Semua anak Nabi daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang pertama, melainkan Ibrahim ialah daripada isteri yang bernama Maria Qibtiyah. Maria daripada bangsa Qibti. Qibti itu daripada bangsa Mesir yang dia hadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengawininya dan mendapat anak yang bernama Ibrahim. Dinamakan nama Ibrahim itu nama moyang Nabi yang Nabi Ibrahim. Dan dia meninggal umur 6 bulan. Setelah dikebumikan, Nabi duduk di samping perkuburannya. Kuburnya dibakit tuan-tuan ya. Nabi pun menitis air mata. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau menangis atas kematian?" Nabi kata, itu adalah tanda rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kita kasih sayang pada ibu kita, ayah kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, pakcik-makcik kita meninggal. Kita pun menangis, air mata mengalir. Tak apa, itu tak salah. Dan kita kadang-kadang menangis tu tersedu-sedu. Rasa tersedu-sedu. Itu pun tak apa, sebab tu masih lagi kita kontrol. Tapi yang dilarang dan diharamkan ialah kita meraung. Allah, apa nak jadi ni? Kita dah mati ni, mak kita ni, siapa nak jaga kita? Bapak kita dah mati, siapa lagi nak beri nafkah? Suami aku dah mati ni, siapa lagi nak melayan anak aku ni? Siapa nak melayan rumah aku? Ini namanya meraung. Meraung itu hukumnya haram. Jadi di sini dalam masalah orang yang hidup ni meraung kematian kepada orang yang dah mati, alim-alim ulama ada berbeza pendapat. Adakah mayat itu diazab dengan ketangisan orang-orang yang hidup? Ada berbeza pendapat. Ada mengatakan tidak. Itu dosa mereka yang hidup, mereka lah yang tanggung. Yang mati berapa nak tanggung pula? Bukannya mati suruh. Melainkan kalau si mati sebelum dia mati tu dia suruh. Bapak kalau mati, korang semua nangis tau untuk bapak ya, meraung-raung tau. Jadi menunjukkan sedih. Ini amalan tidak ada dalam Islam ya. Kalau dalam agama yang lain kemungkinan ada. Sebab tu kita nampak kadang-kala ya, orang dah mati di agama yang lain tu, ada orang tukang menangis pula. Diupah pula untuk nangis. Tapi dalam agama Islam kita tak boleh ya. Sebab kita seolah-olah menolak takdir Allah Ta'ala. Itu hukumnya haram. Dan demikianlah kalau dia mewasiatkan, mayat ni sebelum mati diwasiatkan, kalau orang menangiskan untuk aku, maka mayat tu akan tanggung beban dia. Tapi kalau ustaz mayat tak wasiatkan, mayat pun tak pesan jangan nangis, maka ulama ada khilaf. Ada ulama kata kalau dia tak pesan, dia tak suruh, maka dia tak tanggung dosa, dia tak tanggung beban. Tapi ada ulama kata oleh kerana dia tak pesan, seolah-olah macam dia biarkan, jadi seolah-olah macam dia menyetujui, maka mayat akan menanggung kesusahannya juga. Tapi di sini ada khilaf lah seperti mana saya sebutkan tadi ya. Tapi dalam perkara ini telah berlaku pula dalam sejarah tu, dalam riwayat-riwayat di mana sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah taala, di mana seorang lelaki, seorang anak muda telah meninggal dunia. Maka seorang alim yang berziarah ke perkuburan tersebut dalam keadaan dia mengantuk antara tidur dengan jaga, berjumpa dengan lelaki yang muda ini. Dan dia pun kata, "Tolonglah tuan, bagi tahu mak saya, cukuplah, jangan dia tangis-tangis lagi. Saya tiap-tiap hari diseksa kerana tangisan ibu saya tu." Jadi orang alim ni pun bila dia bangun tidur, dia pun pergilah ke rumah ibunya si pemuda ini yang mati ni. Makcik jangan nangis-nangis lagi ya. Ni saya dapat alamat daripada anak makcik, dia diseksa kerana tangisan makcik tu. Ya ke? Mak dia pun terkejut. Dari saat itu dia pun tak mau lagi nangis. Dan dia pun keluarkan 1,000 dirham bersedekah untuk anak dia pula. Bagi pihak anak dia. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita ni
Kalau boleh janganlah buat macam tu. Habis ustaz, mak saya ni saya sayang dia. Habis bapa saya sayang dia. Yalah sayang, tapi Allah lagi sayang pada mak kita, ayah kita. Kita kena ingat, kita berapa banyak kita boleh layan mak kita, ayah kita. Tapi kalau mak kita, ayah kita orang yang baik, Allah lebih lagi sayang kepada dia daripada kita sayang kepada mak ayah kita. Satu masa Nabi SAW melihat seorang ibu yang sedang mendukung babynya. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, adakah kamu fikir ibu ni akan melontar buangkan anak kecilnya itu? Sahabat kata, Masya Allah, sudah tentu tidak ya Rasulullah. Sayang ibu kepada anaknya. Maka jawab Nabi, demi Allah, Allah lebih sayang kepada kamu, kepada hambanya, lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Nampak tuan-tuan? Allah lebih sayang pada kita. Sebab tu kita kena baik sangka pada Allah. Allah Ta'ala nak bawa ibu kita, ayah kita ke tempat yang lebih baik daripada dia hidup kat dunia. Kau mungkin dia hidup kat dunia pun dia susah, dia sakit, dia makan hati juga dengan mak, dengan anak-anak ni ya. Jadi dengan dia mati tu Allah nak bagi kerehatan bagi dia, keselamatan. Jadi macam tu lah dia tuan-tuan ya. Ingat pesan pada anak-anak, besok mak ke ayah ke atau aku mati ke, jangan korang nak nangis-nangis untuk aku, jangan. Doakan. Yang penting, nangis tak boleh membuat apa-apa. Nangis tak boleh ubahkan mak kita daripada sempit kubur jadi lapang kubur, tak ada. Tapi dengan kita doa, itulah dapat mengubahkan kubur yang sempit menjadi lapang, kubur yang gelap menjadi cahaya, kubur yang panas menjadi sejuk. Jadi itulah doa yang berperanan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitulah bila kita pergi menziarah kubur ya, kita jaga jangan kita pijak atas kubur. Ini pun satu adab kita juga. Kita dah sebutkan dalam pelajaran kita dah kitab fikih, ada juga selisih ulama, ada kata haram, ada kata makruh. Tapi di sini saya datangkan beberapa riwayat hadis lagi daripada Ibn Abi Shaybah, daripada Imam Hakim, daripada Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, demi sesungguhnya aku pijak di atas bara api, di atas pedang yang tajam, di atas pedang yang tajam, lebih aku sukai daripada aku pijak di atas kubur seorang Muslim. Nampak tuan-tuan? Jadi di sini kita dalam kita beradab dengan perkuburan, jangan kita pijak kubur ya. Haram. Pada setengah ulama ada ulama kata makruh. Tapi kalau terpaksa seperti kita nak buat jenazah tu, nak masukkan dalam lubang kubur, terpaksa kita melangkah-langkah kubur tu, tak apa. Langkah okey-okey jugalah. Tapi jangan kita pijak atas dia. Ni kubur ni antara kepala dengan kaki dia, kita pijak atas dia. Jadi itu tak ada hormat. Dan itulah kata sahabat ini, aku berjalan di atas bara api atau atas pedang yang tajam lebih baik, lebih bagus daripada aku pijak atas kubur seorang Muslim. Maupun kubur itu dia dihukumkan dengan dosa ataupun dengan pahala, itu tak kira. Tapi pokoknya berjalan atas kubur tu seorang Muslim, itu adalah perkara yang dilarang ya. Dan demikian pula, apakah yang dapat manfaatnya seorang mayat itu apabila sudah mati? Kita dah sebutkan dalam pelajaran kita lepas juga ya. Apabila orang mukmin dia dimasukkan dalam lubang kubur dia, orang yang beramal soleh ya, selain daripada dia didatangi oleh amalan-amalan dia, yang sembahyang, yang baca Quran dia, yang zakatnya, yang sedekahnya, yang puasa dia, keliling tubuh badan dia. Jadi apabila datang malaikat azab, tak boleh nak dekat. Malaikat muka nakir nak datang dekat pun tak boleh. Akhirnya dia dilepaskan. Kemudian dibukakan pintu syurga. Lihatlah ini. Inilah tempat engkau akan kembali. Maka dia pun kata, ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Itu orang yang beriman, yang beramal soleh. Ya, mudah-mudahan semua kita, ya Allah, jadikanlah kami semua pada hamba-Mu yang beriman, yang beramal soleh sampai akhir umur kami, dan matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan selamatkanlah kami dalam kubur kami, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-'abdu tabi'ahu thalathatun. Apabila mati anak Adam itu, mengikuti dia tiga perkara. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dua balik dan satu yang kekal. Siapa yang dua balik?
Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengikut dia ke kubur ialah keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka kembalilah keluarganya, keluarga dah kebumikan dia, balik. Tak ada orang nak duduk kat kubur tu. Dan hartanya pun tak ikut dia. Hartanya sampai depan pintu rumah, bye bye, tak ikut pergi kubur ya. Keluarga ni hantar sampai ke kubur, lepas tu mereka pun balik. Maka yang tinggal waya beqa amalu, yang tinggal hanya amalan dia. Amalan dia inilah yang menjadi teman dia dalam kubur. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi macam mana amalan kita kat dunia sekarang ini, itulah nanti akan dapat kita balasannya. Jadi masing-masing kita ni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu sebelum kamu diperiksa. Kira-kiralah macam mana aku yang amalan ni, baik ke tak baik ke, astagfirullah. Kalau tak baik, cepat-cepat istighfar, ya astagfirullah, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Taubat pada Allah. Jangan kita nak berpanjang-panjangan lagi. Pernah satu masa seorang kaya di kota Mekah, beliau ni bila nak meninggal, dia kumpulkan anak-anak dia. Dia pun berkata kepada anak-anak dia, bapa berpesan, kalau bapa mati, hari pertama bapa ditanamkan, bapa nak seorang daripada kamu temankan bapa dalam kubur. Alamak, ini permintaan berat ni. Anak-anak tak berani nak objek, kesian bapa nak meninggal kan. Jadi ikut, okey. Tapi lepas bapak dia dah meninggal, bapak dia pun takut juga nak seorang-seorang nak kubur. Malam pertama lah orang kata kan. Kalau malam pertama pengantin tak apa, ni malam pertama nak kubur. Jadi bapak dia pun minta satu orang pada kamu mesti temankan bapak dalam kubur pada malam pertama. Jadi apabila bapak mereka ni meninggal, anak-anak ni kata, kau lah, kau abang, kau lah, kau adik, kau lah. Semua tolak, semua tak mau. Jadi apa mereka buat? Mereka cari orang pengganti. Mereka cari orang pengganti, pergilah dekat Masjidil Haram tu. Ini cerita kat Mekah tuan-tuan ya. Jumpa satu orang Yaman. Orang Yaman ni dia kerjanya tu angkat barang. Orang Arab panggil hamlah. Hamlah tu tukang angkat barang. Memang kuat-kuat badan orang tuan-tuan ya. Badan macam besi. Dia angkat peti ais, peti kita katakan washing machine. Mekah ni berbukit-bukit. Ya, saya dulu duduk Mekah pun berbukit-bukit tuan-tuan ya. Jadi kita kalau tak ada air, kita beli air. Kalau tak ada, kalau nak beli alat-alat berat-berat, jadi kita upah orang ni angkat. Angkat, kuat orang, alhamdulillah. Baiklah, mereka jumpa Yaman ni, mereka kata, Yaman, hey Yaman ni, kau nak kerja tak? Kerja senang aja, kerja tidur saja. Satu malam tidur saja, nah kami bayar kau 1,000 rial. Wah, kerja tidur 1,000 rial? Boleh lah, siapa tak nak? Kerja tidur, tapi dapat 1,000 rial. Maka Yaman ni pun okeylah. Mana tempat kerja dia? Okey, mari. Ikut sampai ke kubur. Apa korang nak suruh aku buat ni? Temankan ayah kami satu malam saja. Besok kami buka balik kubur ni. Kubur di Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia macam melopong. Macam kita tengok kubur kan kosong. Tapi dia tutup di atas saja. Dia macam atap lah. Dia buat macam atap. Macam bumbung lah. Jadi ada pintu buka, boleh masuk, pintu buka keluar. Jadi macam tu ya. Jadi Yaman kata, macam mana ni? Tak apa, kau temankan ayah kami satu malam. Kemudian nanti besok pagi kita akan buka untuk kau keluar balik. Nampak? Bayar gaji 1,000. Yaman ni fikir-fikir nak dapat 1,000 pun susah ni. Okeylah, baiklah. Dia pun terima. Maka pada malam itu, dia ceritalah, ni Yaman ni bila dia keluar dia ceritalah. Pada malam pertama tu, dia tidurlah baris sebelah mayat tu. Mayat dan dia sebelah. Alamak, tidur sebelah mayat ustaz. Maka datang malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir kata, ini nama mayat ni ada dalam register. Yang ini, yang Yaman ni, tak ada nama dalam register. Kita tanya dia dulu. Tanya dia dulu, pasal dia tak ada nama dalam register. Ni besok dia nak keluar ni. Jadi Yaman tu sebenarnya dia bawa dengan tali-tali dia. Tali ni untuk diikat lah, ikat barang untuk diangkat. Tu cara dia lah. Jadi tali tu ada bergantung kat badan dia. Maka malaikat munkar nakir tanya, ini apa tali ni? Ni tali saya cari untuk cari rezeki, untuk saya ikat barang, untuk angkat barang. Ini kau ada janji dengan orang hari tu kau nak ambil upah cuma 100 rial, tapi lepas tu kau sampai tempat tu kau minta upah 120 rial. Ini kau sudah khianat dalam kerja kau. Masya Allah. Satu-satu kerja dia tu dikorek oleh malaikat apa kesalahan dia. Allah.
Yaman tu sudah menggelisah bila nak siang hari, bila nak siang hari. Ditanya, tanya. Sampai besok bila dah siang hari dibukakan, Yaman pun keluar 1,000 pun dia tak nak. Kemudian dia tak mau lagi keluar pada masjid. Duduk Masjidil Haram terus, tak mau keluar. Allahu Akbar. Itu Abu Ustaz mana dapat cerita? Pada tuan diri dia lah. Dia punya diri cerita. Apa yang berlaku pada diri dia pada malam pertama dengan mayat dalam kubur. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kitalah yang akan duduk dalam kubur tu. Bukan kita temankan siapa-siapa. Kitalah yang akan duduk dalam kubur tu, tuan-tuan. Ingat, siapa nak teman kita? Amal kita yang teman kita. Amal tu kat mana? Ini sekarang kat dunia ni. Orang dah mati tu bercita-cita kalau boleh nak hidup balik kat dunia, nak beramal. Kita belum mati, ini kesempatan kita amal. Baca Quran, ada masa baca Quran. Zikir, istighfar, selawat. Banyak-banyak. Istighfar 100 kali. Pagi, petang 100 kali. Baca selawat 1000 kali satu hari. Pagi sampai ke petang baca 1000 kali. Baca la ilaha illallah 70,000 kali. Ustaz, banyaknya. Bukan nak khatam sekali satu hari. Berpecah-pecah lah. Tak apa, satu hari 1,000. 70 hari dah 70,000. Nak 1,000 daya. Inilah teman kita dalam kubur kita, tuan-tuan. Ya? Sebab tu Nabi SAW dah sebut tadi, iaitu mengikuti mayat 3 perkara. 2 balik dan 1 yang kekal. Keluarga kita balik, harta kita balik, tak ikut kita. Rumah besar kita habis ratus-ratus ribu, tak ada gunanya. Kita punya kereta, kita punya nama, pangkat, kedarjat kita, duit dalam bank, tak ada gunanya. Yang hanya ikut kita ialah amalan kita. Kita hujung bulan tengok, wah, masuk gaji aku, wah, duit aku dah 1 juta, wah, duit aku dah 10,000, duit aku dah 100,000. Tak ada bawa ke mana. Yang bawa ialah bila yang kita sedekah. Wa qaddimu li anfusikum, dan siapkanlah deposit untuk diri kamu. Ustaz, deposit? Ini deposit lah. Bank of Allah. Kita sedekah, kita bagi fakir miskin, kita bangunkan masjid, membangun rumah anak yatim, bantu orang susah, orang yang kena bom kat Beirut, yang kena di Yaman, kebuluran. Ini semua orang yang perlu kita beri. Itu sebenarnya bukan kita beri, itu untuk kita. Nampak tuan-tuan ya? Jangan kita nampak kita tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Itulah sebenarnya. Dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari lagi rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata amalu illa min thalath." Apabila seorang tu mati, terputus amalannya melainkan pada 3 perkara. Pada sedekah yang jariah, sedekahnya berkekalan, iaitu bangunkan masjid, rumah anak yatim, itu sedekah jariah. Sejariah itu maknanya yang mengalir terus, yang berjalan terus, maknanya yang dimanfaatkan. Kalau kita sedekah bagi orang makan tu bagus, pahala bagus. Tapi kalau sedekah jariah, kita bangunkan masjid ke, rumah anak yatim ke, madrasah, orang lagi belajar kat situ, lagi orang sembahyang kat situ, terus pahala sampai ke kubur kita. Dan ilmu yang tafa'u bin, ilmu yang dimanfaatkan, yang kita mengajar orang, yang kita ayah ajar anak kita, ajar sembahyang, ajar baca Quran, besok anak kita pula ajar cucu cicit kita pula, semua tu kita akan dapat pahala, dan pahala mereka pun tak kurang. Wa walidun salihun yad'ulah, dan anak yang salih yang mendoakan dia, ya. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Tapi apakah hanya 3 amalan ni saja yang diterima? Jawapannya itu satu hadis. Ada juga hadis yang lain. Ni saya nak beri faham sikit, maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada orang berfahaman ini 3 saja, lain semua tak sampai pada si mayat. Korang ni buat tahlil kenduri arwah ni semua tak ada faedah. Ini 3 saja yang sampai. Jawapan kita tidak sedemikian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan lagi untuk supaya dapat kita beri manfaat dan hadiah dan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dengan berbagai cara lagi. Itu 3 antaranya. Kemungkinan Nabi pada awalnya menyebutkan 3 perkara itu, tak mustahil. Tetapi setelah itu Allah berikan lagi Nabi SAW tambahan-tambahan, sehingga kan dalam ayat Allah mengatakan, walladzina ja'una min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang selepas mereka orang yang awal, kita yang datang kemudian,
mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, waghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami daripada keimanan. Siapa dia? Semualah daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman kita, semua orang-orang yang beriman, ya Allah ampunkanlah mereka juga. Ini siapa yang ajar? Allah Ta'ala yang ajar dalam Quran. Allah yang ajar. Jadi ulama mengatakan, siapa juga saudara-saudara Islam kita doakan, maka sampailah pahalanya kepada si mati itu, ya. Maka dengan itu dikeluarkan daripada hadis Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amali hasanatihi ba'da mauti." Di antara amalan-amalan orang mukmin yang sampai kepadanya kebaikannya selepas mati dia, ialah ilmu yang diajarkannya, yang dikembangkannya, dan anak yang saleh yang ditinggalkan, yang doakan dia, dan mushafan, dan Quran yang diwariskan. Quran ditinggalkan, dia hadiah Quran di masjid, diletak ke masjid, orang pun baca, alhamdulillah. Au masjid dan banah, atau dia bangunkan masjid, walaupun tak seluruh wang belanja masjid tu bukan duit dia. Bangunan masjid tu perlukan 5 million. Tapi kita cuma sedekah, Ustaz, $1, $10 sekadar saya mampu. Itu sudah mencukupi. Itu juga menjadikan satu amal jariah. Yelah, kalau banyak, banyak lagi. Kalau sikit-sikit lah. Tapi pokoknya itu amal jariah. Au baitan li ibni sabil, ataupun rumah untuk orang musafir. Orang musafir, orang susah, orang miskin, ya. Orang miskin tengok, macam kita tengok dekat negeri-negeri yang tak ada rumah, pakai kemah saja, ya. Atau di Kamboja yang tu rumah dah buruk, ya. Ataupun di Palestin, ya. Ataupun kita kata di Yaman, duduk dalam bawah kemah refugee saja. Kita buatkan sedekah dan kita dapat bangunkan mereka tempat mereka berlindung. Semua tu menjadi pahala bagi kita. Au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dia buatkan sungai, air mata air. Atau sedekah akhraja min mali, atau sedekah-sedekah yang dikeluarkan pada hartanya dalam keadaan dia sihat. Dalam sihat. Kenapa Ustaz? Dalam sihat. Sebab kadang-kadang bila kita dah nak mati, baru kita nak sedekah. Setengah ulama mempertikaikan sedekah waktu mati, boleh dijalankan ke tidak. Kenapa? Sebab memang dia akan mati. Dia kalau mati pun memang ini bukan hak dia lagi, memang hak waris. Apakah boleh kita jalankan dia punya sedekah dia waktu dia nak mati? Jadi ada perbezaan pendapat. Tapi kalau waktu sihat, ni aku punya harta, aku nak bagi. Aku nak bagi orang miskin ni, aku nak bagi orang marasa. Siapa nak larang? Ni aku punya harta. Macam sekarang kita ni, misal katalah, kita ada anak angkat. Anak angkat ni kita tahu nanti kalau aku mati, anak angkat itu tak dapat faraid. Siang-siang dalam hidup kita, dalam masa sihat. Ni anak angkat kita, kita dah anggap anak kita juga. Ni bapa hadiah pada engkau. Hadiah? Hadiah berapa Ustaz? Berapa? Ikutlah. Nak ada 1,000 ke 10,000 ke, ikut kemampuan dia. Anak-anak lain no objection, sebab korang semua akan dapat harta warisan bapa nanti. Nampak? Jadi itu hak dia lah. Nak bagi sikit, nak bagi banyak, itu hak dia. Jadi itu kalau dalam hidup lah, ya, kita dalam sihat, kita memberikan pemberian, itu hak kita. Kita boleh beri apa yang kita nak beri. Kalau kita kata, oh Ustaz, saya nak bagi kereta anak saya, tapi dia punya harga lebih dari 1/3 harta saya. Okey, tak apa. Sekarang aku hadiahkan kereta ni kepada engkau. Tapi jangan anak tu belot pula. Dia pun belot, dia dapat harta, kereta dia jual pula. Alamak. Gigit jarilah bapa angkat dia. Maaflah, kita cakap je lah, tapi cakap tu ada makna juga tu, supaya kita berhati-hati, ya. Atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuk ibu ayahnya selepas mati. Kita tinggalkan anak. Anak tu doakan untuk diampunkan dosa kita. Itulah dia pahala-pahala kita akan dapat. Bukan hanya 3 perkara yang disebut tadi, tapi lebih lagi. Pokoknya apa saja kebaikan, kebajikan, kekhairan, ke sedekah, ataupun kita kata wakaf, itu semua akan menjadikan amalan-amalan kita yang berkekalan, yang dapat sampai ke kubur kita. Dikeluarkan oleh Imam Tabarani daripada Thauban, Rasulullah SAW telah bersabda, aku dulu larang kamu pergi ziarah kubur, sekarang pergilah kamu ziarah kubur, dan jadikanlah ziarah kubur kamu itu sebagai doa kepada mereka dan istighfar untuk mereka. Dan dikeluarkan daripada Abu Naim dan Tawus mengatakan, qultu li abi ma afdhalu ma yuqal, apakah yang paling baik sekali untuk dibacakan ketika kami pergi ziarah kubur?
Jawapan ayahnya seorang ulama Taus, ya, iaitu bacalah istighfar. Anak-anak, ya, pergi ziarah kubur mak ayah, atau kita adik-beradik pergi kubur ziarah abang kakak kita, ya, saudara mara kita, kawan-kawan kita, bacalah istighfar. Istighfar tu kita makna istighfar tu mohon ampun. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayahku, ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Jadi kita mohonkan istighfar tu mana mohonkan ampun. Dan juga, tetapi ada juga setengah ulama membolehkan kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, baca istighfar, tapi hadiahkan kepada ibu kita, ayah kita, atau siapa saudara kita. Dan dikeluarkan pada Imam Tabarani juga dan Imam Baihaqi dalam sunnahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala mengangkat darjat seorang hamba yang soleh dalam syurga. Maka berkata hamba yang soleh itu kepada Allah, ya Tuhan, banyaknya. Maknanya dia tak sangka lah macam ni banyak tinggi dia punya darjat dia. Maka macam mana boleh dapat macam ni semua ni? Dia tahulah amalan itu tak banyak mana. Tapi tiba-tiba dalam syurga tinggi-tinggi darjat dia. Maka berkatalah Allah Ta'ala, bistighfari waladika anta, kerana dengan sebabnya istighfar anak engkau untuk engkau. Allah, anak kita istighfar untuk kita, Allah angkat darjat ayah ibunya. Allah, beruntung, bertualah tuan-tuan dan puan-puan. Didiklah anak-anak kita. Ingatkan mereka besok bapak mati, mak mati. Kau bacakanlah doa untuk mak bapak, bacakan istighfar untuk mak ayah. Jangan lupa. Ya. Jangan hanya kita sibuk dengan mereka pelajaran dunia, yes no, nak semua nak pass best. Tapi untuk kita nak tinggalkan anak-anak kita dengan ajaran agama, ingat besok kita nak mati, tak ada tinggalkan. Besok mak ayah meninggal, nak baca doa pun tak tahu. Nak baca Yasin pun tak tahu. Allah, rugi tuan-tuan, rugi. Jangan kita ingat dunia selama-lamanya tuan-tuan. Kita memang urus untuk dunia, tapi bukan di selama-lamanya. Kita juga kena buat persiapan untuk kita nak balik hari akhirat. Dan ada riwayat lain Imam Baihaqi mengatakan bidoai waladikalak, kerana berkat doa anak engkau untuk engkau lah diangkat darjat engkau dalam syurga. Dan begitulah juga dikeluarkan daripada hadis Imam Bukhari dalam bab adab. Dan demikian juga daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit yatba'ur rajulu yaumal qiyamah minal hasanati amsal jibal. Seseorang lelaki dari kamu akan nanti di yaumul qiyamah mengikutinya amalan-amalan kebaikan dia seperti gunung-gunung. Masya Allah. Maka dia kata, ya anna haza, macam mana ni ya Tuhan? Mana dapat ni amalan besar-besar macam gunung? Maka kata Allah Ta'ala mengatakan, bistighfari waladikalak, kerana istighfarnya anak engkau untuk engkau. Nampak tuan-tuan? Inilah yang akan bawa kebaikan kita di akhirat kelak. Anak kita pas tinggi, pas jadi masyhur, pangkat tinggi, ya, tapi tak tahu nak buat bakti tu mak bapak. Kesian mak bapak tu. Habis duit ribu-ribu untuk anak tu belajar tinggi-tinggi, tapi mak bapak mati, tak tahu anak tu nak buat apa kebaikan untuk mak bapak. Rugi tuan-tuan. Ya, sebab tu kita jangan hanya yelah nak kerja dunia tu dunia juga, tapi jangan sampai kita lupa didik mereka dengan agama. Dan demikianlah Imam Baihaqi mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Dailami juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyit fi qabri illa shibul gharikal mutaghawwith. Tidaklah mayat dalam kubur malaikat seperti orang yang sedang lemas dalam laut minta tolong. Itulah ibaratnya orang yang dalam kubur ni. Mereka ni dah ibarat macam orang dah lemas di tengah laut. Macam mana orang tengah laut lemas ni, tenggelam ni, minta tolong. Macam itulah mayat dalam kubur. Tolong. Mintalah siapa yang hidup tu, anak-anak dia, isteri dia atau suami dia atau adik-beradik dia. Tapi kalau tak ada agama, anak-anak tu, anak-anak enjoy. Bapak tinggalkan duit 1 juta, kita enjoy. Nampak? Astagfirullah. Minta Allah jauhkanlah, janganlah anak kita jadi macam tu, ya. Ibn Abi Dunya mengatakan daripada Sufyan mengatakan, dikatakan bahawa al-amwat, orang-orang yang mati itu lebih sangat memerlukan doa daripada orang yang hidup, daripada makan dan minum orang hidup kepada diri mereka. Kita hidup ni kita perlu makan minum, sangat perlu. Orang yang dah mati lebih lagi sangat perlu daripada doa kita. Doakanlah untuk mak bapak kita.
doa untuk adik-beradik kita, doakan untuk guru-guru kita. Kalau tuan-tuan pun ingat saya, doakanlah untuk saya. Mudah-mudahan dapatlah sedikit doa barakah daripada tuan-tuan dan puan-puan juga, ya. Allahu Akbar. Dan juga Malik bin Dinar. Ni saya, maaflah ya, ni saya nak sampaikan ni supaya kita dapat faedah, ya. Jadi kita makan masa sikit-sikit tak apa. Dikeluarkan pada Ibnu Najjar dalam kitab tarikhnya daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala seorang wali Allah. Beliau satu masa menceritakan, aku masuk ke dalam kawasan perkuburan pada malam Jumaat. Maka tiba-tiba aku nampak cahaya terang di dalam kawasan perkuburan tu. Maka aku berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kami melihat Allah Azza wa Jalla telah ampunkan ahli kubur ni. Maknanya ahli kubur ni semua dapat kebaikan, dapat pengampunan. Maka aku terdengar satu suara daripada suatu suara yang gaib mengatakan, wahai Malik bin Dinar, ini adalah kerana keberkahan doa daripada orang mukmin pada saudara-saudara yang dalam kubur. Nampak tuan-tuan? Kita bila doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi doa kita ni sampai semua pada ahli kubur yang sudah mati itu. Tapi tak sampai kepada orang yang tak beriman. Tak beriman tak dapat bahagian. Dan tak sampai kepada orang yang tinggalkan solat. Dan orang yang main-main dengan solat. Maknanya sekarang buat kerana tak buat. Tak dapat. Tak dapat. Yang dapat orang yang beriman, yang beramal soleh, yang jaga solat. Sebab tu solat itu tiang agama. Jaga tuan-tuan. Jangan kita sekejap buat, sekejap tak buat. Qada' min qada'. Nantilah, nanti jangan. Kalau itu orang lain doa untuk kita, kita pun tak dapat. Na'udzubillah. Maka aku berkata, wahai yang suara yang berbicara, yang bercerita pada aku, siapakah orang lelaki yang mendoakan untuk si ahli kubur ini? Maka berkatalah dia, ada seorang yang bangun malam. Ya, malam ini, pada malam ini, malam Jumaat, dia mengambil wuduk dengan sempurna, dan dia sembahyang 2 rakaat, dan dia baca kuliah dengan kulhu selepas daripada Fatihah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kemudian dia pun berkata, ya Allah, aku hadiahkan pahala salat ini. Ini sembahyang sunat hadiah ni tuan-tuan. Aku hadiahkan pahala salat ini, ya Allah, kepada ahli kubur daripada sekalian kaum mukminin. Maka Allah masukkan cahaya nur dan juga kegembiraan dan kelapangan ke dalam ahli kubur timur dan barat, semua sekali. Masya Allah. Orang soleh, kekasih Allah, sembahyang 2 rakaat, tak banyak baca kuliah kulhu. Kita dah baca juga dalam pelajaran kita bab sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah ni yang bagusnya kita baca lepas Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua pun sama juga. Ayatul Kursi, Alhaakumut Takatsur, sekali Ayatul Kursi, sekali Alhaakumut Takatsur, dan 11 kali Qul Huwallahu Ahad. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Kemudian kita hadiahkan kepada ahli kubur semua. Boleh? Ustaz, boleh? Boleh. Ahli kubur semua pun boleh. Kalau dapat buat tiap hari lagi bagus. Tapi jangan miss malam Jumaat. Malam Jumaat tu special lah. Ini yang berlaku ni pada malam Jumaat ini. Maka berkatalah Malik bin Dinar, falam azal aqrauha, maka aku senantiasalah. Maka dia pun buat. Senantiasalah setiap malam Jumaat, aku sembahyang sunat 2 rakaat, sunat hadiah, baca Fatihah Qulhuya, Fatihah Qulhu, dan aku hadiahkan kepada sekalian mukminin dan mukminat timur sampai barat. Maka aku bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, ya Malik bin Dinar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan bagi kau sebanyak mana nur cahaya yang telah kau hadiahkan kepada umatku. Nabi gembira tuan-tuan. Sebab Malik bin Dinar menghadiahkan untuk siapa? Mukminin, mukminat. Siapa mukmin, mukminat? Umat Nabi SAW. Nabi kata, ya Malik bin Dinar, Allah telah berikan kau cahaya. Setiap daripada orang-orang mukmin, Allah Ta'ala ampunkan kau dengan sebilangannya cahaya yang kau telah hadiahkan kepada umat aku. Dan bagi kau pahala yang sedemikian itu. Sebanyak mana? Sebanyak mana umat Nabi, berapa? 1 juta, 10 juta, 1 bilion yang telah meninggal dunia, sebanyak itulah pahala untuk dia. Masya Allah. Sebab tu kita ni kalau doa, jangan lokit tuan-tuan. Kita doa untuk mak ayah. Okey, bagus. Tapi jangan lokitlah doa untuk mukminin mukminat. Ini sudah diamalkan oleh ulama kita. Tengok kalau ulama kita baca tahlil, apa dia baca? Lepas dia baca untuk khususan sekian. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tengok tuan-tuan.
Amalan kita, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah Jamaah semua dah perfect, dah bagus dah. Ada riwayat-riwayat cuma kita tak baca. Datang orang-orang yang baru ni, maaf-maaf katalah, yang konon-konon pandai sangat daripada itu universiti. Ini bid'ah, ini mana ada hadis ni. Korang tak baca, korang tak tahu. Maaflah, ini ulama kita amal. Sudah ada tak? Tengok. Ini yang beritakan ni bukan je sembarang orang. Wali Allah, Malik bin Dinar, seorang wali Allah masyhur. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Allahu Akbar. Dan begitulah Malik bin Dinar yang menceritakan. Wa banallahu laka baitan, dan Nabi memberitahu lagi pada Malik bin Dinar, Allah telah binakan bagi engkau satu mahliga dalam syurga. Dan dikatakan mahliga itu mahliga al-munif. Apa tu munif ya Rasulullah? Nabi mengatakan dia telah meneduhi sepenuh-penuh ahli syurga. Masya Allah, besar-besar istana dia. Seluruh ahli syurga boleh duduk bawah mahligai dia. Subhanallah. Hati dia besar untuk umat Nabi, maka Allah memberikan dia kebesaran di dalam syurga. Jadi kita jangan lupa tuan-tuan, Nabi kita sayang umat dia. Kita pun sayang umat Nabi kita SAW. Doakan untuk semua mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah kalau kita hadiahkan Fatihah ataupun qul huwallahu ahad kepada orang meninggal ya. Seperti mana yang telah kita baca dalam riwayat-riwayat hadis yang dahulu ya, didatangkan malaikat dalam dulang yang ditutupkan dengan tuala daripada syurga, dengan bau-bauan yang harum ya, didatangkan dengan bercahaya dulang tu. Malaikat datang ke kuburnya, ini daripada saudara kau si fulan, hadiah pada kau. Alangkah gembiranya kita dalam kesusahan, kita dalam kesempitan, tiba-tiba ada hadiah. Kita duduk dalam rumah seorang-seorang, tuan-tuan duduk dalam rumah seorang-seorang, dalam gelap, dalam keadaan kesusahan. Ada orang datang, ting-tong, ting-tong. Ini untuk awak buka puasa. Ting-tong, ting-tong. Ini untuk awak makan. Allah, rasa gembira kita. Itu ahli kubur lebih berhajat kepada pahala daripada makan minum yang kita berhajat oleh orang yang hidup. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat barakah syafaat insya-Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik-makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, dan sekalian saudara mara kami, dan sekalian murid-murid kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program ini online, dan sekalian datuk nenek mereka dan keluarga mereka semua. Ya Allah, ampunkanlah sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ampunkanlah sekalian umat yang beriman ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan, maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa. Mana yang baik tu semua yang benar tu daripada Allah, yang salah-salah kelemahan saya sendiri. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini saya ada kuliah juga lepas Isyak jam 9 malam, iaitu di Masjid An-Nur Marsiling Singapura ya. Siapa yang ada kesempatan silakanlah ya. Dan insya-Allah tuan-tuan, hari Ahad ini, insya-Allah hari Ahad pengajian jam 5 suku petang akan kita gantikan dengan Maulidir Rasul. Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kita dah katakan setiap hari Ahad yang pertama dalam sebulan kita akan mengadakan Maulidir Rasul. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya, sampaikan kepada saudara mara kita, keluarga kita semua. Insya-Allah majlis Maulidir Rasul hari Ahad ini 6 September ya, jam 5 suku petang insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja, dan mari sama-sama kita baca istighfar, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.